Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan peluang sekali lagi dalam umur kita untuk hidup atas dunia pada hari yang sejahtera ini, pada tahun yang baru 2024 dan pada bulan yang baru, bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berkati segala umur kita dan masa-masa yang kita lalui dalam hidup kita ini. Bertambahnya tahun, maka sebenarnya berkurangnya umur kita. Betul ke tuan-tuan? Tambah tahun, umur kita berkurang. Itu bertambah. Tahun lepas, umur saya 46, tahun ni 47. Tambah ke berkurang? Bertambah. Nabi sebutkan umur umatku 60 ke 70 tahun. Lebih kuranglah purata 60 ke 70 tahun. Kalau tahun lepas, kalau ambillah 70, 60 tu macam dekat sangatlah kan. Ambillah 70 tuan-tuan. Kalaulah saya, umur saya di dunia ni hingga 70, kalau kan. Hingga 70. Tahun lepas umur saya 46, 70 tolak 46, maknanya ada baki 24. Tahun ni umur saya 47. Maknanya 70 tolak 47, maknanya baki umur saya dia ada 23. Makin bertambah ke berkurang? Berkurang tuan-tuan umur kita sebenarnya. Semakin bertambahnya tahun, sebenarnya umur kita di atas dunia ini semakin berkurang. Kerana dunia ini semakin kita akan tinggalkan dan akhirat itu semakin dekat. Jadi dengan baki umur yang ada itu kalau 70 tahun. Tapi hakikatnya kita tak tahu. Kita hidup di dunia ni sampai bila. Pengajaran yang berlaku di sekitar kita, apabila Allah dah perintahkan malaikatul maut datang, tak kira orang tu muda, dia akan datang. Ataupun tua, dia akan datang. Sama ada orang tu sakit pun dia datang. Manusia tu sehat pun dia datang. Walaupun dia manusia tu di rumah pun dia datang, di masjid, di surau pun dia datang. Waktu
sibuk pun dia datang, waktu sihat, waktu senang lenang pun dia datang. Jadi hakikatnya kematian ini datang pada bila-bila masa pada diri kita. Tinggal lagi apakah persiapan, persediaan kita untuk mendepani, menghadapi kematian ini. Maka persiapan yang terbaik dalam umur kita yang singkat ini ialah dengan amal soleh, dengan ketaatan. Kerana segala amal-amal soleh yang kita lakukan ikhlas kerana Allah Ta'ala, yang Allah terima, dan mudah-mudahan Allah terima amal kita, itulah yang menjadi bekalan kita dan yang menentukan nasib dan keadaan kita nanti di akhirat yang kekal abadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada pagi ini kita sampai kepada satu tajuk yang amat penting. Yang mana ini adalah ujian yang paling berat. Ujian manusia di akhirat yang paling berat. Daripada sekian banyaknya ujian manusia ketika daripada Yaumul Ba'as, zaman kebangkitan semula, kemudian pergi ke Yaumul Mahsyar, kita akan dihimpunkan di padang mahsyar dalam tempoh yang lama, dalam tempoh yang tertentu. Kemudian kita pergi Yaumul Hisab, kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala, dinilai, diadili di mahkamah akhirat. Ada amal-amal yang Allah terima, ada amal-amal yang Allah tolak, ada dosa-dosa yang Allah ampunkan dan tidak ampunkan, ada hak-hak orang lain masa hidup kat dunia tak selesai, maka kita terpaksa berikan pampasan dalam bentuk pahala-pahala yang kita ada. Habis semua itu selesai, kita pergi ke Yaumul Mizan, baki-baki amal yang ada pada kita, amal kebaikan yang masih hak kita. Ada juga dosa-dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala yang ada pada kita. Maka di waktu Yaumul Mizan ini akan ditimbang mana yang berat, amal kebaikan kita ataupun amal kejahatan kita yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu pun satu proses yang lama. Kemudian pergi kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi pilih di kalangan umatnya siapa yang layak dan tidak layak untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah semua dah cerita kan. Dan kemuncaknya tuan-tuan, sampai kepada kemuncak terakhir yang menentukan sama ada manusia ini ahli syurga ataupun ahli neraka, iaitulah manusia akan setelah melalui proses-proses yang lama, yang setiap proses itu yang Nabi sebutkan, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, satu hari bersamaan 50,000 tahun. Maka sampailah kepada saat yang mendebarkan dan semua manusia akan melaluinya, iaitulah berjalan di atas titian sirat yang terbentang di atas neraka dan berakhir hingga ke pintu syurga. Di atas jilatan api yang menyala-nyala di bawah kaki, diikuti dengan sambaran duri-duri yang siap menarik. Setiap dari kita mesti melalui titian ini dengan selamat. Titian sirat ini tuan-tuan, ia dibentangkan di atas neraka Jahannam. Di bawahnya itu, bawah titian sirat itu ialah neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni apa maksud Jahannam ni tuan-tuan? Sifat neraka Jahannam. Jahannam ni maksudnya gelap dan dalam. Neraka Jahannam ni dia dalam. Jurangnya dalam. Dan dia dalam dan gelap. Kegelapan neraka Jahannam yang berada di bawah titian sirat ini menyebabkan manusia yang berjalan di atas titian sirat, dia berjalan dalam keadaan gelap gelita, lebih gelap daripada malam.
kita akan berjalan di atas titian sirat ini dalam keadaan suasana yang gelap gulita, gelap pekat. Tidak ada cahaya. Itu yang berlaku. Jadi, gelapnya neraka jahanam itu sehingga menggelapkan perjalanan manusia di atas titian sirat. Dan dalam masa berjalan itu ada duri-duri yang menyambar. Duri-duri yang melintas, menyambar manusia yang ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk dihumbankan ke dalam neraka. Siapa yang tersangkut ataupun tercucuk dengan duri yang menyambar itu akan terpelanting jatuh ke dalam neraka jahanam. Ada yang jatuh terus. Bagi orang kafir, dia akan jatuh terus buat selama-lamanya ke dalam neraka jahanam yang dalam dan gelap itu. Ada yang ada yang jatuh dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Ada yang disambar jatuh tapi hampir masuk ke neraka, jatuh ke tebing-tebing neraka jahanam, lalu dia diselamatkan. Dan ada yang selamat sampai ke syurga Allah Ta'ala. Itu pelbagai bentuk keadaan manusia. Dalam keadaan berjalannya manusia di atas titian sirat, maka terdengar di bawahnya itu bunyi nyalaan, bunyi lolongan neraka jahanam, termasuklah penghuni-penghuni yang jatuh ke dalamnya. Ini nyatakan dalam hadis Nabi SAW yang cukup panjang, tapi diambil sebahagian daripada hadis tersebut berkaitan dengan titian sirat. Nabi SAW bersabda, fayudrabu siratu baina zahranai jahannam fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummati wa la yatakallamu yawma idzin ahadun illa rusul wa kalamu rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim wa fi jahannama kalalibu mislu syauki sa'dan Ar-ra'aitum syauka sa'dan? Qalu na'am. Qala fa'innaha mislu syauki sa'dan ghaira annahu la ya'lamu qadra izamiha illa Allah. Taghtafun nasa bi'amalihim faminhum ma yubaku bi'amalih wa minhum ma yukhardalu thumma yanju. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, dan dibentangkan sebuah jambatan ataupun sirat di atas neraka jahanam. Nabi ketika Isra dan Mi'raj, Nabi dah dinampakkan dah titian sirat tu bagaimana, ditunjukkan. Lalu aku dan umatku menjadi orang pertama yang meniti di atasnya. Nabi sebutkan, manusia yang pertama meniti titian sirat ialah Nabi Muhammad SAW. Dan kumpulan manusia yang pertama meniti titian sirat ialah umat Nabi Muhammad SAW. So Allah berikan kemuliaan, keutamaan kepada umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Wala yatakallamu yawma idzin ahadun illa rusul. Yang meniti, manusia yang meniti berjalan di atas sirat ni, mereka tidak ada yang berkata-kata. Semuanya meniti dalam keadaan ketakutan. Seumpama macam kita nak menyeberang ke batang sungai lah tuan-tuan. Macam kan ada kan video-video pelajar budak-budak sekolah kat Sabah ke, kat Sarawak ke apa tu, yang meniti sungai pakai tali tu kan. Jalan rembetan pakai tali pegang-pegang kan. Silap hari bulan kalau tergelincir jatuh masuk dalam sungai. Betul tak? Contoh lah kan. Ataupun kalau tuan-tuan pernah ada pengalaman datang tengok persembahan sarkis ni. Sudah? Saya dulu ingat masa tahun 85 ke 86 dulu kat Batu 7, Batu 5 tu ada sarkis.
Ada persembahan sarkis. Saya masa budak-budak ini ramai-ramai pergilah tengok harimau, tengok singa, tengok gajah. Ada satu persembahan yang meniti tali itulah. Dia pegang tali apa kayu tu dia meniti. Kan. Dia tak ada sembang-sembang kalau meniti tali kan. Tak ada menyembang. Berhati-hati kan. Takut kalau silap hari bulan leka lalai jatuh. Macam tu jugalah gambarannya mungkin kalau kita boleh ambil contoh. Nabi sebutkan orang yang meniti tiang sirat ni dia tak bercakap-cakap. Sebab di bawahnya itu neraka jahanam. Dan titian sirat ni tuan-tuan bukannya pendek jambatannya. Jambatannya panjang. Jadi kita kongsikan pendapat-pendapat ulama berapa jarak titian sirat ni. Baik. Illa rusul, kecuali para rasul je. Dan para nabi dan rasul yang dah menyeberang selamat meniti tiang sirat ni tuan-tuan, mereka cukup risau dengan umatnya yang sedang meniti tiang sirat. Tidak ada ucapan lainnya melainkan para nabi rasul berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Macam kita tengok anak-anak kita berjalan menyeberang jalan ke dalam keadaan kenderaan yang banyak, contohnya kita cukup risau kan. Ya Allah, selamat, hati-hati jangan, hati-hati tengok kiri kanan sebagainya kan. Doa kan. Macam itulah para nabi dan rasul, termasuklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkata-kata melainkan berdoa Allahumma sallim sallim. Wa fi jahannam kalalibu mislu syauki sa'dan. Di kanan kirinya ada pengait-pengait seperti duri pokok sa'dan. Hal ra'aitum syauka sa'dan? Pernahkah kalian melihat duri pokok sa'dan? Tuan-tuan pernah tengok duri pokok sa'dan? Pokok sa'dan ni kat Malaysia tak ada kot. Kan? Tapi kalau nak tahu bentuk duri pokok sa'dan, tuan-tuan Google ya, Google. Kan? Ada handphone masing-masing tu, buka Google, saya benarkan. Type lah pokok sa'dan. S-A-A-D-A-N ataupun S-A apa? S-A-D-A-N. Sa'dan. Itulah kan. Tuan-tuan akan nampak satu gambar sebatang pokok yang durinya dari bawah sampai atas berduri. Pokoknya tu, durinya. Batangnya tu, daripada bawah sampai atas penuh dengan duri. Duri pokok sa'dan, duri itulah yang Nabi sebutkan gambaran kepada pengait-pengait. Orang yang meniti titian sirat. Besarnya hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Ghaira annahu la ya'lamu qadra izamiha illallah. Besarnya duri-duri itu hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Dia akan menyambar, melintas orang-orang yang meniti tiang sirat ni, dan ada yang terkena duri tersebut, tersangkut, tercucuk sampailah jatuh ke dalam neraka jahanam. Takhtafun nasa bi'amalihim faminhum may yubaqu bi'amali wa minhum may yukhardalu thumma yanju. Maka ramai manusia yang disambar dengan pengait itu, sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Di antara mereka ada yang dibinasakan ataupun dicampak, dimasukkan, jatuh ke dalam neraka jahanam yang gelap dan dalam. Dan di antara mereka ada yang terjatuh lalu diselamatkan. Gitu, Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah gambaran antara gambaran yang Nabi sebutkan kepada kita berkaitan dengan peristiwa meniti titian sirat. Jadi di antara perkara yang pada waktu itu manusia tidak akan fikir nasib diri orang lain, melainkan nasibnya sendiri. Di akhirat ni, seperti mana yang disebutkan sebelum ini, Nabi sebut ada 3 keadaan. Kita akan berdepan dengan 3 keadaan yang mana pada waktu kita menghadapi 3 situasi ini,
kita akan hanya fikir nasib kita sendiri, tak fikir nasib orang lain. Yang pertama, ketika buku rekod amalan kita diserahkan. Yang pertama. Yang keduanya, ketika mizan itu bergerak. Sama ada berat timbangan kebaikan ataupun berat timbangan kejahatan. Dan yang ketiga, ketika meniti titian sirat. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan sifat titian ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah jambatan itu ataupun as-sirat itu?" Baginda menjawab, "Madahadatun mazillatun." Ia adalah sebuah jalan yang sangat licin, sangat susah berdiri di atasnya. Nabi sebutkan titian sirat ni sangat licin dan susah untuk berdiri ketika berjalan. Bayangkan, ada itu cabarannya. Tapi ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang dipelihara oleh Allah Ta'ala selamat untuk meniti tiang sirat. Tapi tiang sirat ini secara umum yang disebut dia sangat licin. Maknanya mudah tergelincir, tuan-tuan. Kalau ikutkan. Pijak je jatuh. Orang kafir je pijak je terus jatuh. Tak sempat apa pun. Jatuh ke dalam neraka Jahannam. Sehingga susah, Nabi sebutkan susah untuk berdiri di atasnya. Maknanya kalau ikutkan tak boleh berdiri ni, mungkin terpaksa merangkak lah. Merangkak ke, mengesot ke apa ke. Yang penting jangan jatuh ke dalam neraka Jahannam tu. Nak selamat kan. Gambarkan keadaan yang berlaku kepada bagaimana bentuknya neraka titian sirat itu. Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata, kami mendengar bahawa titian sirat ini lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Titian sirat ni lebih halus daripada rambut. Agak-agak boleh melintas. Halus daripada rambut. Rambut tu pun dah halus. Kan? Dan jatuh kat tanah pun kita tak perasan. Kumpul dekat lantai, dekat kapet tu melekat. Halusnya. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami mendengar bahawa ia lebih halus daripada rambut. Dan lebih tajam daripada mata pedang. Kalau kita berjalan di tempat yang tajam, macam mata pedang tu, pasti kita tak berjalan menyerit lah kot, kan? Serit, sakit lah, luka-luka. Maknanya berjalan dalam keadaan sengsara dan sakit. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sirat di akhirat ini wujud daripada titian ataupun jalan hidup yang kita pilih selama tinggal di dunia. Itulah sebabnya setiap hari kita meminta siratal mustaqim dalam solat kita. Dalam solat kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Sesiapa yang memilih jalan Allah Ta'ala sambil berpegang teguh dengan syariat Islam, maka sirat di akhir ini akan mudah dilalui untuk tiba ke syurga. Kalau di dunia kita ikut jalan Allah Ta'ala, kita mudahkan kaki kita untuk berjalan menuju syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah Ta'ala. Mudah untuk kita berjalan apabila melakukan perintah Allah Ta'ala. Mudah melakukan, maka mudahlah kita akan melihat titian sirat itu untuk kita melangkah. Sebaliknya kalau kat dunia ni banyak songeh orang kata lah. Allah perintahkan semuanya dia tak nak buat. Menyusahkan dia kata. Allah suruh tutup aurat, dia buka aurat, dia dedah aurat. Katanya kenapa perlu tutup? Ini kan kurniaan Allah Ta'ala yang perlu disyukuri. Perlu ditunjukkan, dinampakkan. Contoh kan. Allah perintah solat, dia tak nak solat. Allah perintah puasa, zakat, dia tak tunaikan. Allah perintahkan yang ma'ruf,
dan elakkan yang mungkar. Sebaliknya dia buat yang mungkar itu yang dia buat, yang ma'ruf tu yang ditinggalkan. Apa-apa yang Allah perintah semua dia tak nak buat, maka susahlah, sukarlah apabila dia melihat sirat di akhirat itu. Baik. Terdapat pelbagai hadis yang menyebutkan bahawa setiap orang yang lalu di atas sirat sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Betul. Barakahnya umur kita kat dunia ni, walaupun tak panjang tuan-tuan, 70 tahun, 80 tahun. Ada yang umurnya setakat 40, ada yang 20. Kan? Tapi walaupun pendek tempoh hidup kat dunia, sekiranya Allah berkati, amal-amal yang dilakukan, yang kita usahakan atas dunia, dia amat menentukan keadaan kita nanti di akhirat. Khususnya ketika meniti titian sirat. Sebab dengan amal-amal perbuatan, dengan ketakwaannya itulah yang membantunya ketika meniti titian sirat. Bukan kemahirannya, walaupun dia ni pakar meniti. Kan? Kerana ada orang pakar yang mendaki bangunan-bangunan tu kan, yang tinggi-tinggi tu, tak payah pakai tali, pakai jari je pegang, kan? Macam Spiderman kan. Kita tengok dekat video tu pun kita pun dah seram ni kan. Tapi dia selamba je. Kan, tak pakai peralatan. Pakai tangan je tu. Walaupun lah kat dunia di terror macam mana pun, tapi di sana di akhirat sana, ketika meniti tiang sirat ni, dia bukan bergantung kepada skill dan kemahiran dia meniti, tapi bergantung kepada ketakwaan yang dimiliki. Kalau ada takwanya tinggi ataupun rendahnya takwa, dia bergantung seperti mana sabda Nabi SAW, fayamurrul mu'minuna katarfil ain wa kal barq wa kal rih wa kat tayr wa ka ajawidil khail wa rikab wa najin musallam wa makhdushun mursal wa makdusun fi nari jahannam. Maka berjalanlah orang mukmin katarfil ain. Ada yang berjalan melintas di titian sirat ni tuan-tuan, sekelip mata. Kan? Sekelip mata. Maknanya bila dia melangkah je meniti titian sirat, sekelip mata dah sampai. Ini Allah muliakan para nabi dan rasul. Melintas di titian sirat sekelip mata. Wakal barq, ada yang melintas sepantas kilat. Wakal rih, ada yang melintas sepantas angin, kelajuan angin. Wakat tayr, ada yang sepantas burung terbang. Kan? Burung terbang pun pantas juga. Waka ajawidil khail, ada yang sepantas kuda yang berlari. Kuda lari laju kan? Warrikab, ada yang sepantas unta yang berjalan. Ni dia biar lambat asal selamat. Unta berjalan kan slow and steady, relax je jalan, santai je kan. Ada yang begitu. Bergantung kepada nilai takwanya, kemuliaannya di sisi Allah Ta'ala. Kita nak pilih yang mana tuan-tuan? Sepantas sekelip mata ataupun sepantas kalbarak, sepantas kilat, ataupun sepantas angin, sepantas kuda yang berlari, ataupun sepantas unta berjalan. Fanajin musallam wa makhdushun mursal. Maka di antara mereka ada yang selamat, ada juga yang tersangkut lalu diselamatkan. Wa makdusun finari jahannam, ada yang jatuh terus ke dalam neraka jahannam.
Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud ada yang berjalan seperti orang berlari. Ada yang berjalan seperti orang yang berjalan. Macam orang berjalan lah. Jalan. Ada juga yang berjalan dengan merangkak. Menggunakan perutnya. Licin sangat. Tuan-tuan tak boleh nak berjalan, tak boleh nak berdiri. Dia terpaksa merangkak. Merangkak berjalan. Ada yang mengesut. Menggunakan perutnya. Maka mereka ada yang berdoa berkata, Ya Allah, kenapa engkau lambatkan aku? Maka dijawab, aku tidak melambatkanmu, tetapi amal perbuatanmu sendiri yang melambatkan dirimu. Jadi cepat, lambat, manusia meniti titian sirat ni bergantung kepada amal-amal soleh kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada amal-amal kita kat dunia ini yang boleh membantu kita ketika meniti tiang sirat nanti. Lepas tu kelebihan, keberkatan hidup sebagai orang yang beriman, yang Muslim ni tuan-tuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan macam mana untuk kita nak selamat meniti titian sirat. Berapakah jaraknya titian sirat ni tuan-tuan? Berapa jaraknya? Tidak terdapat hadis yang jelas ataupun hadis yang khusus menyebutkan berkaitan dengan jarak jauhnya titian sirat. Tapi ada beberapa pandangan ulama-ulama, ulama-ulama yang besar yang memberikan panduan ataupun pandangan berkaitan dengan titian sirat. Di antaranya menurut Al-Alamah Ibnu Abi Jamrah dalam kitabnya Bahjun Nufus, ada sumber mengatakan bahawa sirat itu mempunyai 7 sekatan. 7 sekatan. Di antara sekatan tu yang namanya sekatan silaturahim. Masa berjalan tu sampai kepada sekatan silaturahim, sekiranya masih hidup kat dunia, dia orang yang menjaga hubungan silaturahim, maka dia tidak kena tahan. Tapi kalau kat dunia, dia orang yang ada masalah dengan seseorang, maka akan disekat di situ dalam satu tempoh tertentu. Yang keduanya sekatan amanah. Masa keadaannya sekiranya dia menunaikan amanah dia, sebagai amanah sebagai suami, amanah sebagai bapa, ataupun amanah sebagai ketua satu komuniti, pada satu organisasi dan sebagainya, besar ataupun kecil, organisasi yang diketuainya itu, kalau dia laksanakan dengan sebaiknya, maka dia tidak kena sekat di sekatan tersebut. Tapi kalau dia ada khianat pada mana-mana amanah yang diberikan, maka dia kena tahan kat situ dalam satu tempoh tertentu. Dan ada sekatan-sekatan yang lain. Ada 7 sekatan. Di mana setiap sekatan memakan masa 3,000 tahun perjalanan. Daripada satu sekatan kepada satu sekatan jaraknya 3,000 tahun perjalanan. Dan seandainya tertahan pada satu sekatan, maka terpaksalah menunggu 1,000 tahun lagi. Ini berarti semuanya memakan masa 28,000 tahun jika tersekat kesemuanya. Tempoh meniti titian sirat, termasuklah berdepan dengan setiap sekatan-sekatan yang dilaluinya itu, maknanya nak sampai selesai menyeberangi neraka Jahanam, tuan-tuan, tempohnya selama 28,000 tahun. Ini menurut Al-Alamah Ibnu Abi Jamrah. Lama tak lama, 28,000 tahun. Maknanya neraka Jahanam tu, kalaulah 28,000 tahun kita menyeberang neraka Jahanam tu, maknanya dia punya neraka Jahanam tu, dia punya lubang tu sebesar-besar, seluas-luas. Sepanjang-panjang 28,000 tahun menyeberang titian sirat tu, di bawahnya itu neraka
Jahanam yang gelap gelita dan dalam. Tuan bayangkan betapa besarnya, luasnya besar neraka Jahanam. Itu pertama. Yang kedua, menurut Fudail bin Iyad, semua kenal kan? Seorang ulama bernama Fudail bin Iyad, ialah selama 15,000 tahun tidak termasuk 7,000 tahun disekat. Iaitu mendaki titian sirat tu selama 5,000 tahun, mendatar selama 5,000 tahun dan menurun selama 5,000 tahun. Titian sirat ni menurut Fudail bin Iyad, ketika mula berjalan mendakinya tu 5,000 tahun. Jauh tuan-tuan. Berjalan di atas secara mendatar 5,000 tahun. Sampai satu peringkat nak turun pun selama 5,000 tahun. Itu menurut Fudail bin Iyad. Bayangkan tuan-tuan betapa jauhnya titian sirat dalam keadaan yang disebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Boleh bayang dalam tempoh yang lama itu manusia akan meniti titian sirat. Fudail bin Iyad berkata, sampai berita kepada kami bahawa panjang sirat itu ialah kadar perjalanan 15,000 tahun. Iaitu 5,000 tahun perjalanan mendaki, 5,000 tahun perjalanan menurun dan 5,000 tahun perjalanan mendatar. Sedangkan ia lebih halus dari urat rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Menurut Mujahid dan Ad-Dahhak, ialah selama 3,000 tahun, tidak termasuk 7,000 tahun disekat. Iaitu mendaki selama 1,000 tahun, mendatar selama 1,000 tahun dan menurun selama 1,000 tahun. Itu pendapat-pendapat. Kesimpulannya tuan-tuan, ada yang lain-lain itu pun ribuan tahun juga. Menyebutkan bahawa titian sirat ini jaraknya panjang. Ribuan tahun. Kita akan berdepan dengan ribuan tahun. Dalam keadaan yang begitu amat sukar, meniti tiang sirat ni tuan-tuan, yang Nabi sebutkan ada yang meniti sekelip mata. Ada yang sepantas kilat. Dan sebagainya itu, maknanya yang membantu manusia, membantu kita nanti meniti tiang sirat, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah muliakan hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari ini kita masih hidup atas dunia. Kita belum lagi berdepan dengan cabaran-cabaran alam barzah dan hari akhirat. Maka kehidupan dunia ini benar-benar amat penting untuk kita sama-sama pastikan kita gunakan masa-masa yang ada dengan amal-amal soleh. Apakah amalan-amalan yang boleh membantu manusia meniti titian sirat? Ni kalau kita tak dapat buat semua, jangan tinggal semualah tuan-tuan. Di antaranya, Abu Darda berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa dan Allah akan memberikan kesenangan, rahmat dan keselamatan di atas sirat menuju keredaan Allah ke dalam syurga bagi sesiapa sahaja yang menjadikan masjid-masjid sebagai rumahnya. Di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala meniti tiang sirat yang cukup bahaya, yang cukup halus dan tajam dan jauh ini, ialah orang yang sentiasa mengimarahkan masjid dan rumah-rumah Allah. Itu yang pertama. Dia berusaha berjalan walaupun dalam keadaan susah dan payah, dia berjalan menuju ke masjid, ke surau, ke rumah-rumah Allah Ta'ala. Maka nanti ketika meniti titian sirat, Allah akan tunjukkan jalannya, memudahkan jalannya menyeberangi neraka Jahannam.
Tapi kalau kat dunia tuan-tuan nak pergi masjid, pergi surau pun payah. Payahlah, susahlah dia. Dia boleh up status dalam Facebook dia, Alhamdulillah hari ni aku berjaya mendaki gunung sana, gunung sini, bukit sana, bukit sini tuan-tuan. Tapi dia gagal, dia tak berjaya nak mendaki tangga-tangga masjid dan surau. Dia boleh dia up status dalam Facebook dia, dia berlari berapa kilometer, kan? 10, 20, 30 kilometer hari ni dia berjaya berlari, tapi dia gagal untuk berlari menuju ke masjid dan surau. Kan? Nak pergi masjid, pergi surau bukan main payah, sampai ada orang buat kempen kan. Geng subuh macam Jumaat. Terpaksa artis-artis pula kempen untuk berjemaah. Tapi nak pergi stadium tengok Coldplay tak payah kempen pun. Kan? Kena bayar mahal pula tu, paling murah katanya 200. Itu pun duduk belakang sekali. Nak duduk depan hati tu 1000. Tak tahulah orang kata kan. Penuh stadium. Tapi masjid-masjid dan surau-surau ni yang Nabi kata jamin selamat menitian syurah ni, tak ramai yang datang. Tak ramai yang imarahkan. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan ni orang-orang yang tahu manfaat tempat ini. Walaupun tak ramai, tapi yakinlah inilah yang Nabi sebutkan. Cara untuk kita selamat meniti tiang sirat dengan mengimarahkan masjid-masjid dan rumah-rumah Allah Ta'ala. Yang keduanya tuan-tuan, kalau kita boleh mampu buat, lakukan untuk kita selamat meniti tiang sirat, seperti mana sabda Nabi SAW daripada Abu Nuaim dan Al-Asbahani meriwayatkan secara marfu'. Nabi bersabda yang bermaksud, barang siapa yang bersedekah dengan ikhlas, maka dia akan melintas di atas sirat dengan berlapang dada. Suka bersedekah. Bukan sekali-sekali tuan-tuan ni. Kita jadikan amalan bersedekah, amalan yang rutin secara berterusan. InsyaAllah amalan bersedekah ini akan bantu kita meniti tiang sirat. Ataupun yang ketiga tuan-tuan, kalau kita mampu lakukan seperti mana riwayat Ibnu Hibban disebutkan bahawa barang siapa yang memaafkan kesalahan seorang Muslim, maka Allah akan mengampunkan kesalahannya pada hari kiamat. Memaafkan orang lain. Boleh tuan-tuan? Maafkan orang. Walaupun kita tahu mungkin dia yang bersalah, tapi kita maafkan sajalah. Contohnya. Kelebihannya, Allah akan mengampunkan kesalahannya pada hari. Yang keempat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadi penghubung bagi saudaranya yang Muslim kepada penguasa dalam menyampaikan satu kebaikan ataupun memudahkan satu kesulitan, maka Allah akan membantunya dalam melintasi sirat pada hari kiamat ketika tergelincirnya kaki-kaki. Barang siapa yang memudahkan seorang Muslim untuk dibawa kepada penguasa, contohnya, kan? Ni ada orang ni susah, tak dapat bantuan zakat, kita bawa, kita bantu dia pergi ke pejabat zakat, dapatkan bantuan zakat. Ataupun orang ni sakit, tak ada orang yang nak bantu, kita bantu dia bawa pergi hospital contohnya, dapatkan rawatan. Ataupun Nabi disebut, ataupun menyelesaikan keperluan seorang Muslim, kan? Ada jiran kita ni janda, contohlah janda, kan? Dia ada keperluan, keperluan nak beli barang-barang keperluan dapur maksudnya, kan? Tak ada orang yang nak bantu dia, dia tak pandai bawa kereta, kita pun belikanlah barang-barang keperluan dia, kan? Yang amil-amil qaryah ni, ni sebagai menghayati tugas amil qaryah, kan? Membantu menyelesaikan banyak keperluan asnaf. Untung ni amil qaryah walaupun allowance tak banyak, kan?
Tapi kalau dia kerja ikhlas, bantu orang, ataupun orang-orang NGO yang banyak bantu-bantu orang ni antara amalan yang memudahkan dia meniti titian sirat. Jadi tuan-tuan kena buat sesuatu lah. Kita mudah bantu orang lain. Tengok ada orang yang susah, kita tolong. Ada orang yang memerlukan bantuan, kita segera bantu, support. Ni saudara kita di Gaza ni dah masuk 90 hari lebih. Bantulah mana yang boleh kita bantu. Kalau kita ada harta boleh bantu, ada NGO yang boleh sampai sana, kita bantu. Dalam bentuk kewangan, kita bantu. Tak ada pun kita doa, sekurang-kurang doa. Itu ya bantuan yang ada. Ni jangan tak ada perasaan langsung. Baca Facebook, tengok ada cerita tentang keganasan Israel bunuh anak-anak kita, skip je, laju je, kita tak tengok, laju. Tak ada rasa prihatin langsung. Paling-paling kita doa lah, kan? Baik. Yang seterusnya, yang kelima, barang siapa yang dapat menahan marahnya padahal dia mampu untuk melempiaskan jika dia mahu, maka Allah akan memenuhi hatinya pada hari kiamat dengan keredaan dan dengan yang pertama, kan? Barang siapa yang menahan marah, sabar, kan? Walaupun dia sebenarnya dia boleh marah, dia bos, dia ketua, kan? Dia tengok anak buahnya kerja main-main, kan? Dia boleh marah, tapi dia sabar, dia bagi nasihat, bagi peringatan, kan? Contoh Nabi sebut. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk satu keperluan sehingga dia selesai memenuhi keperluan tersebut, maka Allah akan memantapkan kedua kakinya pada hari kiamat. Di waktu di mana kaki-kaki akan tergelincir. Iaitulah ketika meniti titian sirat. Bantu keperluan orang lain. Allah akan bantu untuk meniti titian sirat. Dan yang terakhir, ini setengah orang dia rasa cukup mungkin berat sikit lah. Tapi kita boleh. Nabi SAW bersabda, maksudnya, barang siapa yang melindungi seorang mukmin daripada umpatan, maka Allah akan mengutus kepadanya malaikat yang akan melindungi dagingnya daripada api neraka Jahannam pada hari kiamat. Yang melepaskan seorang mukmin daripada umpatan maksudnya apa? Maknanya kita menutup umpatan-umpatan kepada orang mukmin saudara kita yang lain. Kita datang satu kumpulan tu, tengok orang tu rupanya tengah mengumpat, kan? Tengah cerita hal orang lain. Kita selamatkan. Satu, kita tegur dia. Korang tengah apa? Tengah gosip, mengumpat orang tak elok. Berhentilah. Macam tu lah. Jadi kumpulan tu pun berhenti, tak mengumpat, tak jadi. Itu kalau kuasa yang kita ada lah. Itu makna kita melindungi orang. Ataupun kalau kita tengok yang mengumpat tu geng-geng bos, kan? Dia umpat orang, umpat pekerja, kan? Kita nak tegur ni bos ni. Kita pun tak payah bercampur dengan mereka. Pergi tinggalkan kumpulan tu. Maknanya kita melindungi orang mukmin, seorang mukmin daripada umpatan. Itu pun mendapat naungan Allah Ta'ala. Maka Allah akan utuskan malaikat untuk melindungi dagingnya daripada api neraka. Barang siapa menuduh seorang Muslim dengan tujuan ingin mencemarkannya, maka Allah akan menahannya di atas sirat Jahannam sehingga dia dibersihkan dari dosa yang telah dia katakan. Ini yang antara perhentian tu, silaturahim. Kalau kat dunia ni dia suka mencemarkan maruah orang, maka ketika meniti titian sirat di tuan-tuan, dia kena tahan. Ketika dia tahan dalam tempoh yang lama, sehinggalah orang yang dicemarkan atau yang dituduh, yang disakiti itu datang memaafkan dia di atas titian sirat. Barulah dia boleh bergerak untuk ke perhentian seterusnya.
Jadi untuk kita nak mengelakkan diri kita daripada susah nanti di sana tuan-tuan, maka kat dunia ni kita elakkanlah, maafkanlah, kan, untuk kita selamat ketika nanti di akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi peristiwa meniti tiang sirat ni merupakan satu cabaran ujian yang paling getir yang akan dihadapi oleh kita semua nanti, yang akan menentukan nasib dan keadaan kita sama ada selamat sampai ke syurga ataupun dihumban ke dalam neraka jahanam di bawahnya. Maka jalan untuk kita selamat, Nabi dah bagi dah panduan-panduannya. Tinggal lagi kita usahakan atas dunia ini untuk kita beramal soleh. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh beramal soleh, sungguh-sungguh taat perintah Allah Ta'ala, ikhlas, insya-Allah Allah akan bantu kita. Tapi sebaliknya kalau kat dunia ni kita engkar perintah Allah Ta'ala, seronok dengan tuntutan hawa nafsu, maka nanti di akhirat kita akan berdepan dengan cabaran yang amat sukar. Maka hari ini Allah masih lagi beri peluang kita hidup atas dunia, maka peluang yang ada manfaatkanlah sebaik mungkin, berusahalah, berdoalah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah dan kekuatan mentaati perintah Allah Ta'ala dan melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan amal itu kekal sampailah kita meninggalkan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada kebaikannya dan ada manfaatnya yang dapat dikongsikan pada pagi ini untuk kita sama-sama ambil sebagai panduan dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, dan sampaikanlah kepada rakan-rakan teman-teman yang tidak dapat hadir bersama pada pagi ini. Ampun dan maaf atas segala kelemahan dan kekurangan, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri dan kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.